Biografi Muhammad bin Abdullah. Perjalanan hidup seorang Nabi. Zulkifli Muhammad Yusuf. Nur Naimah Abdurrahman. Edisi 2011. Bab 2. Dakwah pada zaman Mekah 611 Masihi hingga 615 Masihi. Sebelum Muhammad bin Abdullah dilantik menjadi Rasul, beliau selalu bersendirian dan mengasihkan diri untuk beribadah di Gua Hira. Setiap tahun Muhammad mengkhususkan beberapa hari ke sana, khususnya pada bulan Ramadan, iaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam. Gua Hira hanya dapat memuatkan 1 ataupun 2 orang dan ia berada di puncak bukit. Gua Hira mempunyai 2 lubang, 1 pintu masuk dan 1 lubang lagi yang boleh nampak Kaabah dari situ. Tahun terakhir sebelum Muhammad dilantik sebagai Rasul, beliau bersendirian di situ sebulan Ramadan. Muhammad pulang ke rumah sekali-sekala bagi mengambil makanan, menziarahi keluarga dan sebagainya. Suatu hari, dalam bulan Ramadan tahun itu, semasa Muhammad sedang menuju ke Gua Hira, ada satu suara memberi salam. Assalamualaikum wahai pesuruh Allah. Apabila beliau menoleh ke belakang, tidak ada orang pun di situ. Kemudian apabila Muhammad sudah biasa dengan Jibril, beliau bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, suara siapakah yang memanggilnya ketika dia ke Gua Hira satu ketika dulu?" Jibril berkata, "Itu adalah suara batu-batu dan pokok-pokok yang memberi salam kepada kamu, wahai pesuruh Allah." Sebelum menjadi Nabi, beliau sudah menerima mimpi yang benar. Apa yang beliau lihat dalam mimpinya berlaku. Oleh itu Muhammad ada menyebut, mimpi yang benar itu 1 bahagian daripada 36 bahagian kenabian. Akhirnya, sampailah hari yang bersejarah, di mana dengan itu berlaku perubahan besar kepada dunia, juga kepada sejarah manusia dan sejarah dunia. Mengikut pandangan yang dipilih oleh para ulama, tarikh itu adalah pada malam 27 Ramadan. Ketika Muhammad bin Abdullah sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih menceritakan peristiwa itu. Muhammad berkata, "Aku menjadi takut apabila lelaki itu muncul secara tiba-tiba. Dia berjalan ke arahku dan menyuruh aku membaca, 'Iqra'." Aku menjawab dalam ketakutan, Aku tidak tahu membaca." Ketika itu lelaki itu memelukku dengan pelukan yang sangat kuat. Hampir-hampir nyawa aku keluar dari jasad. Ketika itu hilang rasa takut aku. Lelaki itu menyuruh aku lagi, "Iqra." Aku menjawab, Aku tidak boleh membaca." Dipeluknya lagi aku lagi, seperti pelukan yang pertama tadi. Dia menyuruh lagi, "Wahai Muhammad, bacalah." Sekali lagi aku menjawab, "Aku tidak boleh membaca." Lelaki itu memelukku lagi kali ketiga. Hampir-hampir aku mati. "Wahai Muhammad, baca." Aku jawab lagi, "Aku tidak boleh membaca." Lelaki itu berkata, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui." Kata-kata lelaki itu terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Inilah ayat yang pertama yang turun dari langit. Ayat ini turun pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, sebagaimana pertanyaan Tuhan dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang bermaksud,
Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Muhammad berkata, selepas aku membaca ayat ini, lelaki tadi pun hilang. Muhammad menjadi semakin takut. Apa sebenarnya yang sedang berlaku pada dirinya? Pada masa yang sama, Siti Khadijah berada di rumah. Beliau bagai merasakan ada sesuatu yang berlaku pada suaminya. Siti Khadijah menghantar pekerjanya melihat Muhammad di Gua Hira. Pada masa itu, Muhammad sudah bergerak turun dari gua sambil berlari-lari selepas mengalami peristiwa besar tadi. Apabila pekerja tiba di gua, dia mendapati Muhammad tidak ada di situ. Dia mencari sekeliling pun tidak ada. Pada masa itu Muhammad sedang berlari menuju ke Mekah. Tiba-tiba, semasa Muhammad berlari itu, datang suara dari langit memanggil, "Wahai Muhammad!" Muhammad berkata, pada masa itu aku mendongak ke langit. Aku melihat pemandangan yang paling pelik bagi seorang manusia. Pada masa itu aku melihat Jibril sedang duduk di atas arash. Di atas udara dengan 600 sayapnya memenuhi langit dari timur ke barat. Kemana sahaja aku pandang, aku tetap nampak Jibril. Jibril menyeru, "Wahai Muhammad, engkau pesuruh Allah. Akulah Jibril." Kerana hebatnya peristiwa itu, Muhammad berdiri di tempatnya tidak bergerak-gerak. Tuhan menggambarkan peristiwa ini di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najmu ayat 1 hingga 5 dengan maksud, demi bintang semasa ia terbenam, rakan kamu Muhammad yang kamu tuduh dengan pelbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar. Dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat lagi gagah. Jibril adalah yang tersangat gagah dan ketua para malaikat. Dialah yang berperanan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dengan hujung satu sayapnya, dia mengangkat satu negeri dan dibenamkannya kembali ke bumi. Akhirnya, kawasan itu menjadi laut. Itulah laut mati yang ada di sepadan Jordan dan Palestin sekarang. Dalam surah An-Najmu ayat 5 hingga 11, Allah Subhanahu wa taala menerangkan berhubung dengan Jibril yang bermaksud, wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat lagi gagah, lagi yang mempunyai kebinasaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Muhammad dengan rupanya yang asal. Sedang ia berada di arah yang tinggi di langit. Kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Muhammad. Lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit, sehinggalah menjadi jarak di antaranya dengan Muhammad sekadar 2 busaran panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang sudah diwahyukan. Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Penglihatan ini bukan khayalan, tetapi penglihatan yang hakiki. Muhammad melihat Jibril seperti yang Tuhan ciptakan dengan mata kepalanya. Muhammad sepanjang hayatnya hanya melihat Jibril dalam bentuk ini 2 kali. Ini kali pertama dan kali kedua semasa peristiwa Isra Mi'raj. Surah An-Najmu ayat 11 hingga 15 menyebut dengan maksud, hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang dilihat itu? Dan demi sesungguhnya, Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi, di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Ini adalah pemandangan yang terlalu hebat dan dahsyat. Oleh itu, pada waktu-waktu lain,
Jibril datang kepada Muhammad dalam pelbagai bentuk. Ada kalanya dalam bentuk seorang lelaki. Ada kalanya dalam bentuk bunyi loceng. Pernah juga Jibril datang dalam rupa Dihya Al-Kalbi, iaitu salah seorang sahabat Muhammad. Muhammad berdiri di situ beberapa ketika, tidak dapat bergerak kerana takut menghadapi pengalaman yang luar biasa itu. Selepas Jibril hilang, Muhammad cepat-cepat menuju ke rumahnya. Apabila Muhammad sampai sahaja di rumah dalam suasana begitu, Siti Khadijah sudah bersedia menyambut suaminya. Daripada wajah suaminya, dia sudah tahu suaminya sedang berada dalam keadaan yang sangat luar biasa, ketakutan yang amat sangat. Bahkan Siti Khadijah dapat melihat Muhammad menggeletar badannya dan minta diselimutkan. Siti Khadijah tanpa banyak bertanya, terus menyelimutkan Muhammad sehinggalah beliau kembali tenang. Selepas itu, barulah dia bertanya. Begitulah beradabnya Siti Khadijah kepada suaminya. Dia bertanya, apa yang sudah berlaku? Muhammad menceritakan apa yang berlaku. Siti Khadijah berkata, mungkin kamu takut diganggu oleh jin. Benar, jawab Muhammad. Siti Khadijah berkata kepada suaminya, demi Tuhan, tidak sekali-kali kamu akan ditimpa dengan perkara yang tidak baik. Kamu adalah orang yang menyambungkan persaudaraan. Kamu adalah orang yang membantu orang dalam kesusahan dan orang yang lemah. Kamu orang yang berkorban ketika berlaku bala bencana. Kamu orang yang menunaikan hajat orang lain. Dan dengan segala amalan kamu yang baik ini, tidak mungkin kamu ditimpakan dengan sesuatu yang tidak baik. Selepas suasana tenang, Siti Khadijah membawa Muhammad bertemu dengan saudaranya Waraqah bin Naufal. Waraqah beragama Kristian sebelum ini. Dia belajar kitab-kitab Kristian dan dia tahu ini zaman kenabian. Apabila diceritakan kepada apa yang berlaku kepada Muhammad, Waraqah mendengar dengan penuh prihatin. Dia terkejut. Semua tanda yang diketahuinya ada pada Muhammad. Sehingga beliau berkata, Maha besar Tuhan, Maha besar Tuhan. Demi Tuhan, sudah datang kepadanya Namus Al-Akbar, Jibril yang telah datang kepada Musa sebelum ini. Kemudian, Waraqah meneruskan lagi. Alangkah baiknya kalau waktu itu aku masih muda, supaya aku dapat membantu kamu habis-habisan ketika mana kaummu mengeluarkanmu dari negerimu. Muhammad terkejut. Apakah kaumku akan mengeluarkan aku dari Mekah? Apakah yang aku lakukan? Bukankah aku Muhammad juga daripada kalangan bangsawan mereka? Waraqah berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun yang membawa perjuangan seperti yang kamu bawa, melainkan pasti dia disakiti. Dengan turun ayat Iqra tadi, para ulama menyebut bermulalah kenabian Muhammad. Dengan ayat tadi Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi. Nabi tidak diperintahkan menyampaikan, tetapi nabi mendapat wahyu. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dan diperintah menyampaikannya. Selepas itu, Jibril tidak datang lagi kepada Muhammad dalam satu tempoh yang agak panjang, iaitu 6 bulan. Dalam tempoh ini, Waraqah meninggal dunia. Muhammad ada menyebut dalam hadis yang bermaksud, aku telah melihat Waraqah bin Naufal di dalam syurga. Ini kerana dia berazam dengan hatinya untuk masuk Islam dan berjuang bersama Muhammad. Pengalaman bertemu Jibril pada kali pertama ini menakutkan Muhammad. Tetapi, lama-kelamaan, Muhammad menjadi rindu hendak bertemu dengan Jibril bagi mendapat wahyu. Sehingga kan Muhammad pernah keluar ke padang pasir menunggu-nunggu kalau Jibril datang. Begitulah hikmahnya terputus wahyu beberapa masa ini, sehingga Muhammad dapat menyesuaikan diri dengan wahyu. Muhammad tidak takut lagi dan bersedia menerimanya. Diperintahkan menyampaikan dakwah. Sampailah suatu hari,
Semasa Muhammad bin Abdullah berada di tempat tidurnya dalam keadaan berselimut, datang Jibril menyerunya. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan." Wahyu kali ini adalah perintah memberi peringatan. Perintah menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7 yang bermaksud, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih baik daripadanya. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, hendaklah engkau bersabar ke atas tentangan musuh." Selepas itu, Jibril datang lagi dengan perintah melakukan ibadah. "Wahai orang yang berselimut," yakni wahai Muhammad, "bangunlah," yakni untuk solat pada malam hari, melainkan sedikit sahaja. Kemudian, turun surah Ad-Duha ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, "Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan dia tidak membenci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya." Selepas itu, wahyu tidak datang dalam tempoh 6 bulan. Orang-orang musyrik menuduh Tuhan melupai Rasulnya. Sebenarnya itu bukanlah bermaksud Tuhan membiarkan Muhammad, tetapi mengandungi hikmah yang besar sebagai tempoh persediaan. Selepas 6 bulan, ayat demi ayat diturunkan kepada Muhammad. Apabila Muhammad diperintah menyampaikan Islam, orang pertama yang beliau sampaikan adalah istrinya Siti Khadijah. Beliau tidak teragak-agak sedikit pun menerima Islam. Siti Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam. Selepas itu, Zaid bin Harithah masuk Islam. Zaid tinggal di rumah Muhammad. Oleh itu, dia dinamakan Zaid bin Muhammad. Zaid sebenarnya bukanlah hamba. Semasa beliau masih kecil, sukunya diserang dan dia ditawan. Kemudian, dia dijual sebagai hamba. Dia berpindah daripada satu tangan ke satu tangan sampailah kepada Siti Khadijah. Apabila Siti Khadijah berkahwin dengan Muhammad, beliau menghadiahkannya kepada Muhammad. Jadilah Zaid pekerja Muhammad. Selepas peperangan, ayahnya mencari Zaid dari satu tempat ke satu tempat. Akhirnya dia mendapat tahu anaknya itu berada di Mekah. Ringkas ceritanya, ayahnya datang berjumpa Muhammad bagi menebus anaknya. Muhammad tidak mahu menerima tebusan. Sebaliknya, beliau memberi pilihan kepada Zaid sendiri. Adakah dia mahu pulang bersama ayahnya ataupun mahu terus tinggal bersama Muhammad? Zaid berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan mendapati orang yang memberi kasih sayang kepadaku lebih baik daripada Muhammad, walaupun ibu ayahku sendiri." Semua orang terkejut. Ayahnya terkejut dan Muhammad juga terkejut. Bagi memuliakan ayahnya serta Zaid, Muhammad mengiklankan yang Zaid dimerdekakan dan menjadi anak angkat Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat melarang membinkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Muhammad menukar kembali nama Zaid daripada Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harithah. Apabila Muhammad mengajukan Islam kepada Zaid, dia terus menerima Islam. Orang ketiga menerima Islam di rumah Muhammad bin Abdullah adalah Ali. Bagaimana Ali boleh tinggal di rumah Muhammad? Sejarahnya begini. Satu masa Abu Talib menghadapi kesempitan. Muhammad yang menyayangi bapa saudaranya berbincang dengan Hamzah yang juga bapa saudaranya dan keluarga-keluarga terdekat yang lain. Mereka berpakat mengambil seorang daripada anak-anak Abu Talib untuk dipelihara. Semua ini cadangan daripada Muhammad. Apabila mereka berjumpa Abu Talib bersetuju. Cuma jangan diambil anak sulungnya iaitu Uqail. Muhammad mengambil Ali. Sejak kecil Ali hidup di rumah Muhammad. Dengan itu, Ali tidak pernah sujud kepada berhala. Oleh itu, Ali dipanggil karramallahu wajhah, iaitu yang dimuliakan wajahnya.
Tuhan muliakan wajahnya daripada sujud kepada berhala. Ali masuk Islam semasa berumur 10 tahun. Begitu juga anak-anak perempuan Muhammad iaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dan Fatimah. Semuanya masuk Islam. Dari luar rumah pula, orang pertama yang Muhammad ajak memeluk Islam adalah Abu Bakar. Muhammad berkata, "Tidak seorang pun yang aku ajukan Islam kepadanya melainkan banyak bertanya kepada aku kecuali Abu Bakar." Abu Bakar tidak banyak soal. Dia terus beriman dengan sahabat baiknya yang dilantik menjadi Rasul. Selepas Abu Bakar masuk Islam, dia tidak menjadikan Islam untuk diri sendirinya saja. Dia turut membantu Muhammad menyampaikan Islam. Dengan pengaruh dan kepercayaan orang kepadanya, dia terus bergerak. Abu Bakar menyampaikan Islam kepada Uthman, Zubair bin Awam yang baru berusia 16 tahun, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua masuk Islam. Apabila Sa'ad masuk Islam, ibunya tidak mahu bercakap dengannya dan tidak mahu makan serta minum. Dia mogok dan berharap Sa'ad keluar semula daripada Islam. Tetapi Sa'ad tetap dengan imannya. Akhirnya ibunya mengalah dan kembali makan dan minum. Dia tidak berjaya mempengaruhi anaknya dengan cara itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Mereka adalah golongan As-Sabiqun al-Awwalin, iaitu orang yang paling awal masuk Islam dan sahabat-sahabat utama Muhammad. Mereka masuk Islam di tangan Abu Bakar. Muhammad bin Abdullah berkata, "Kalaulah ditimbang iman umat ini dengan iman Abu Bakar, nescaya iman Abu Bakar akan lebih berat." Selepas itu, Muhammad bin Abdullah diperintahkan mengiklankan dakwahnya, bukan sahaja kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabat yang terdekat, bahkan kepada semua manusia. Perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang bermaksud, "Nyatakanlah dengan apa yang telah kamu diperintahkan." Pada suatu pagi, Muhammad memanjat Bukit Qubais. Bukit Qubais adalah bukit yang terletak bersebelahan dengan Kaabah. Orang di Kaabah dan orang di Mekah tidak dapat melihat apa yang ada di belakang bukit ini. Apabila Muhammad sudah berada di atas bukit, Muhammad melaungkan dengan suara yang didengari oleh orang Mekah. "Wa isbaha," iaitu gaya suara memberi amaran dalam masyarakat Arab yang menandakan ada perkara besar. Apabila orang mendengar laungan daripada Muhammad, seorang yang digelar Sadiq Al-Amin, yang bermaksud seorang yang benar dan dipercayai, semua bergegas ke bawah bukit. Muhammad yang berada di atas bukit itu mula berdakwah kepada mereka dengan caranya yang bijaksana. Muhammad berkata, "Wahai Quraisy, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera yang siap menyerang kamu, adakah kamu mempercayaiku?" Mereka berkata, "Kami percaya, kerana tidak pernah kami ketahui engkau bercakap sesuatu yang tidak benar." Pada masa itu, Muhammad berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kamu daripada azab Allah yang maha pedih." Muhammad memberitahu kepada mereka dialah pesuruh yang Tuhan utuskan bagi mengajak manusia kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha segala-galanya. Salah seorang daripada mereka adalah bapa saudara Muhammad, iaitu Abdul Uzza, yang kemudiannya dinamakan Abu Lahab oleh Al-Quran, bangun dan berkata. Abu Lahab pun bangun. "Celaka kamu, wahai Muhammad. Adakah kerana ini engkau kumpulkan kami? Kerana ini kami tinggalkan kerja-kerja kami dan datang ke sini." Dia mula mengarahkan orang lain supaya bersurai. Orang ramai pun beredar meninggalkan Muhammad kerana yang mengarahkan mereka bersurai adalah bapa saudara Muhammad sendiri dan salah seorang pemimpin Mekah. Pada masa itu turun ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Masad yang bermaksud, "Binasalah tangan kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama-sama hartanya, dan segala apa yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang,
dan juga istrinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Isteri Abu Lahab kerjanya adalah mengumpul kayu-kayu api yang berduri. Di mana jalan Muhammad, di situ dia meletakkan kayu-kayu berduri itu bagi menyusahkan Muhammad dan mahu Muhammad terkena duri itu. Tuhan menjanjikan dia azab, di mana diletakkan di lehernya tali daripada api neraka kerana dia menyakiti Muhammad, menghalang dakwah beliau. Berdakwah kepada keluarga terdekat. Selepas Muhammad bin Abdullah diperintahkan menyampaikan secara khusus kepada ahli keluarganya yang terdekat, beliau mengumpulkan kaum kerabatnya daripada suku Abdul Muttalib di rumahnya. Mereka semua datang. Sebelum Muhammad bercakap, Abu Lahab bangun bercakap dulu. Wahai Muhammad, kalau engkau mengumpulkan kami untuk memperkatakan tentang agama kamu, cukup. Jangan bercakap. Kami tidak ada masa untuk mendengarnya. Oleh kerana suasana yang begitu tegang, Muhammad menangguhkan dulu apa yang ingin disampaikan. Selepas itu Muhammad memanggil lagi semua kaum kerabatnya. Tetapi beliau tidak memanggil Abu Lahab. Muhammad memuliakan mereka dengan membuat kenduri dan jamuan makan. Selepas itu, baru Muhammad bercakap dengan mereka. Muhammad menyebut nama mereka seorang demi seorang. Sampailah ibu-ibu saudaranya dan anak-anak perempuannya. Wahai Fulan, wahai Sofia, wahai Fatimah, aku tidak dapat membela kamu di depan Tuhan, melainkan kamu menerima agama Tuhan ini. Melalui majlis ini, sebahagian daripada keluarga terdekatnya menerima Islam. Antara yang menerima Islam pada masa itu adalah ibu saudaranya Sofia binti Abdul Muttalib, iaitu ibu kepada Zubair bin Awam. Muhammad meneruskan dakwahnya mengajak orang ramai kepada Tuhan yang sebenar. Ramai orang mula masuk Islam, terutama daripada golongan orang miskin dan golongan yang lemah. Selain itu, orang-orang yang tidak ada kuasa dan golongan masyarakat jelata. Antara yang masuk Islam pada masa itu adalah Yasir, istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar. Begitu juga dengan Khabbab bin Arad, Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka daripada golongan yang lemah. Antara mereka ada yang daripada golongan hamba abdi dan ada yang merdeka. Tetapi tidak ada harta dan kuasa. Pembesar-pembesar Quraisy sudah mula melarang masyarakat daripada mengikut Muhammad. Abu Bakar yang pada masa itu bertekad menyampaikan dakwah pergi ke Kaabah dan membaca Al-Quran di situ dengan suara yang kuat. Pembesar-pembesar Quraisy yang tidak tahan melihat hal itu memukul Abu Bakar sehingga berdarah mukanya. Antara yang mengiklankan keislaman selain daripada Abu Bakar adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pada masa itu mengambil upah menjaga kambing-kambing Uqbah bin Mu'id. Menurut sejarah, Abdullah sangat kurus orangnya, sehingga orang Mekah selalu memperkecilkannya kerana badannya yang sangat kurus. Sahabat-sahabatnya di Madinah juga pernah tertawa melihat betis Abdullah yang sangat kecil itu. Semasa dia menaiki keledainya, betisnya terbuka. Sahabat-sahabatnya yang melihat kejadian itu tertawa. Muhammad berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu tertawakan kurusnya betis Ibnu Mas'ud? Demi Allah, kaki Ibnu Mas'ud ini dalam timbangan Allah lebih berat daripada bukit Uhud." Abdullah bin Mas'ud pergi ke Kaabah dan membaca surah Ar-Rahman dengan suara yang nyaring. Orang-orang Mekah yang belum Islam mula mendatanginya dan memukulnya. Abdullah tetap meneruskan bacaan. Dia menahan dan tidak menghiraukan orang yang memukulnya. Dia terus membaca surah Ar-Rahman. Apabila sampai berita itu kepada Muhammad, beliau bertanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kamu dapat?" Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau kamu mahu, saya akan ulangi lagi hal ini esok. Saya akan ulang lagi." Muhammad berkata, "Cukup, nanti dulu."
Apabila dakwah semakin rancak, orang Mekah yang belum Islam semakin tercabar kerana mereka merasakan tuhan-tuhan mereka diperbodohkan. Mereka datang mengadu kepada Abu Talib, ketua Mekah pada masa itu, yang mana Muhammad berada dalam jaminan beliau. Mereka meminta Abu Talib berlepas tangan daripada Muhammad bagi membolehkan mereka menghadapi Muhammad dengan cara mereka, ataupun Abu Talib memerintahkan Muhammad berhenti daripada dakwahnya. Abu Talib berkata, "Ini anak saudaraku. Jangan ada sesiapa pun yang mengganggunya." Muhammad terus menyampaikan dakwah di bawah pembelaan Abu Talib, bapa saudaranya yang menjadi ketua orang-orang Mekah pada masa itu. Quraisy meminta Abu Talib menghentikan dakwah Muhammad. Orang-orang Quraisy yang belum Islam semakin tidak senang. Mereka datang sekali lagi berjumpa Abu Talib. "Anak saudara kamu ini menghina kami, menghina ayah-ayah kami, menghina datuk-datuk kami, bahkan menghina tuhan-tuhan kami. Kami tidak dapat bersabar lagi. Jangan kamu biarkan sampai berlaku fitnah antara Quraisy dan suku Abdul Muttalib. Hendaklah engkau halangnya daripada dakwah." Abu Talib yang melihat suasana pada masa itu yang boleh sampai kepada membawa fitnah antara Quraisy dan suku Abdul Muttalib, mengumpulkan semua suku Abdul Muttalib dan berucap kepada Muhammad bin Abdullah, "Wahai Muhammad, kaum kamu mengadu berhubung kamu. Hal ini boleh membawa peperangan antara kita, suku Abdul Muttalib, dengan Quraisy yang lain." Muhammad berkata kepada Abu Talib, "Wahai bapa saudaraku, demi Tuhan, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini, perjuangan ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan sehinggalah Tuhan menangkan agama ini." Apabila Abu Talib melihat begitu sekali pendirian Muhammad dan atas nama perkauman suku Abdul Muttalib, beliau berkata, Kalau begitu buatlah apa yang kamu mahu, wahai Muhammad. Walau apapun yang berlaku, engkau tetap dalam pembelaan suku Abdul Muttalib." Muhammad mengambil peluang ini lalu menyampaikan dakwahnya ke semua tempat, sama ada tempat orang ramai, bahkan kepada suku-suku yang datang menunaikan haji. Orang-orang Quraisy yang belum Islam semakin tidak senang hati. Mereka merasa semakin tercabar. Sejak dari itu mereka mula menyusahkan Muhammad. Mereka datang lagi menghadap Abu Talib. Kali ini mereka membawa tawaran yang agak pelik. Mereka membawa bersama seorang pemuda Quraisy yang terkenal daripada keturunan mulia. Akhlaknya terpuji, kaya, tampan, wajahnya dan gagah badannya. Quraisy yang belum Islam berkata, "Wahai Abu Talib, kami serahkan kepada kamu Imarah bin Walid ini. Jadikanlah dia anak kamu dan binkanlah dia kepada kamu. Tetapi serahkan Muhammad kepada kami." Abu Talib menjadi marah dengan tawaran ini. Abu Talib berkata, "Kamu serahkan anak kamu untuk aku jaga dan kamu meminta aku serahkan anak aku untuk kamu sembelih? Minta maaf, itu tidak mungkin berlaku." Walid bin Mughirah datang berbincang dengan Muhammad. Walau begitu, Quraisy yang belum Islam tidak berputus asa. Mereka bersidang lagi di Darun Nadwa. Mereka mengambil keputusan bersemuka terus dengan Muhammad bin Abdullah. Mungkin dengan perbincangan begini dapat menyelesaikan masalah. Kaum Muhammad berkeras, mereka akan berkeras. Mereka menghantar Walid bin Mughirah, iaitu orang yang paling berpengaruh di kalangan mereka dan disegani oleh semua orang Arab. Walid mencari-cari waktu yang sesuai bagi bersemuka dengan Muhammad. Akhirnya, semasa Muhammad sedang berada seorang diri di tepi Kaabah, dia datang dan duduk di sebelah Muhammad untuk berbincang. Dengan penuh kebijaksanaan, Walid bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi? Apa yang kamu bawa ini? Dakwah kamu memecah belahkan antara kami, antara ibu ayah dan anak-anak, antara suami isteri. Kalau engkau sakit, kami sedia mengumpulkan wang bagi mengubati kamu. Kita cari tabib yang paling pakar.
Kalau kamu berharap daripada perjuangan kamu ini harta dan wang, kami Quraisy bersedia mengumpulkan harta dan wang untuk kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Muhammad yang begitu sabar dan berakhlak mendengar dengan baik. Walaupun kata-kata yang disampaikan oleh Walid itu menyakiti hati beliau. Tetapi begitulah adab berbincang yang memerlukan kesabaran. Walid menyambung lagi. Kalau kamu mahu kemuliaan, kami jadikan kamu ketua kami. Kalau kamu mahu kekuasaan, kami angkat kamu menjadi raja kami, Raja Mekah. Kalau kamu mahu berkahwin, kami kahwinkan kamu dengan sesiapa saja yang kamu mahu daripada gadis-gadis kami. Apa sahaja yang kamu mahu, wahai Muhammad, kami akan tunaikan. Yang penting, kamu berhenti daripada dakwah dan perjuangan ini. Apabila Walid selesai bercakap, Muhammad dengan penuh bijaksana pula bertanya kepada Walid. Adakah engkau sudah selesai, wahai Walid? Benar, kata Walid. Muhammad berkata, kalau begitu izinkan aku bercakap pula. Aku mendengar apa yang kamu sampaikan dan sekarang kamu dengar pula daripada aku. Dengan akhlak Muhammad itu, Walid bersedia mendengar penjelasan Muhammad apa yang akan didengar ataupun diperjelaskan dari Muhammad. Apakah Muhammad hendak menjawab satu persatu soalan dan cadangannya? Muhammad bercakap kepada Walid, orang yang paling fasih di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Ayat 1 hingga 13 daripada surah Al-Fussilat. Antara maksud ayat itu adalah Hamim. Turunnya kitab ini daripada Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan mengambil kandungannya. Ia membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dalam pada itu, kebanyakan mereka berpaling ingkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya, maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalang kami daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya. Dan pada telinga kami, penyumbat menjadikan kami tidak dapat mendengarnya. Serta di antara kami denganmu ada sekatan yang memisahkan fahaman kita. Oleh itu, bekerjalah engkau dengan agamamu. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja dengan mempertahankan kepercayaan kami. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu. Walid tidak dapat menahan lagi mendengar ayat-ayat itu. Dia terlalu takut. Dia tahu yang sedang bercakap di hadapannya itu adalah Sadiq Al-Amin. Dan dia yakin kata-kata itu bukanlah daripada Muhammad, tetapi dari Tuhan. Dia terbangun dan meletakkan tangannya di mulut Muhammad. Dia merayu kepada Muhammad, jangan menyambung lagi. Dia merasa seolah-olah akan turun panahan kepada Quraisy pula. Selepas itu dia duduk kembali ke tempatnya. Dan Muhammad menyambung lagi bacaan ayat-ayat tadi. Sehingga sampai ke ayat sujud. Maka Muhammad pun sujud. Apabila Muhammad bangun daripada sujudnya, dia berkata kepada Walid, inilah jawapan daripadaku. Muhammad tidak bercakap apa-apa pun. Beliau hanya membacakan beberapa ayat daripada surah Fussilat kepada Walid sebagai jawapan kepada pelbagai tawaran orang Quraisy. Walid bangun daripada pertemuan itu dalam keadaan lemah longlai, tidak boleh bercakap apa-apa lagi. Dia terkejut, terpegun dan hatinya tersentuh. Itulah kali pertama dia mendengar Al-Quran secara langsung, tanpa apa-apa gangguan, tanpa terputus-putus, terus daripada mulut Muhammad. Dia berjalan menuju kepada pembesar-pembesar Quraisy yang sedang menunggunya di Darun Nadwa.
Apabila Walid masuk sahaja, orang-orang Quraisy sudah menyedari perubahan yang jelas kepada Walid. Apabila Walid masuk, pembesar-pembesar Quraisy berpisik sesama mereka. Demi Tuhan, dia balik dengan wajah yang lain. Bukan lagi dengan wajahnya sewaktu dia pergi dahulu. Mereka bertanya, "Apa yang berlaku, wahai Walid?" Walid menjawab, "Aku mendengar kata-kata yang belum pernah aku dengar dalam hidupku." Walid, orang yang paling fasih berbahasa di kalangan bangsa Arab dan menjadi tempat rujukan penyair-penyair Arab menyatakan pengiktirafannya kepada Al-Quran. Kemahiran orang Arab adalah pada bahasa. Oleh itu, setiap Nabi datang membawa kelebihan daripada jenis kemahiran kaumnya. Musa datang membawa tongkat sakti berhadapan dengan Firaun yang terkenal dengan ilmu sihir. Isa datang dengan kelebihan mengubat penyakit-penyakit dan dapat menghidupkan orang mati kerana kaumnya adalah pakar-pakar perubatan pada masa itu. Muhammad pula membawa kelebihan pada bahasa, iaitu Al-Quran, dalam bahasa Arab yang sangat indah dan sangat luar biasa kepada bangsa Arab yang sangat mahir berbahasa. Kebolehan berbahasa dipertandingkan antara mereka. Pembesar-pembesar Quraisy bertanya kepada Walid, "Adakah kamu sudah meninggalkan agama kamu?" Walid berkata, Tidak. Tetapi aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu." Quraisy berkata, "Itu syair." Walid berkata, "Bukan syair. Bukankah aku orang yang paling mahir berhubung syair di kalangan kamu?" Mereka berkata, "Kalau begitu kahin, pendeta." Walid berkata, "Tidak. Aku tahu sangat bagaimana gelagat pendeta." Kalau begitu orang gila." Walid berkata, "Tidak. Aku kenal bagaimana orang gila." "Kalau begitu, orang sihir." Walid berkata, "Bukan. Aku juga kenal dan tahu selok-belok ahli sihir. Semua yang kamu sebut, aku tahu. Ini yang lain. Dan luar biasa." Pening kepala pembesar-pembesar Quraisy. "Kalau begitu, apa yang kita hendak sebut?" Walid bertanya kepada Quraisy, "Adakah kamu mahu mendengar cakap aku?" Mereka berkata, "Silakan." Walid berkata, "Wahai Quraisy, aku beri dua pilihan kepada kamu semua dalam masalah ini. Pertama, kita mengikut Muhammad kerana dia memperkatakan kebenaran. Kata-katanya benar." Quraisy berkata, "Tidak mungkin." Walid berkata, "Kalau begitu dengar yang kedua. Biarkan dia. Jangan ganggu dia. Beri jalan kepadanya. Kalau dia berjaya menguasai Arab dan dia menang, itu juga kemenangan kamu dan kemuliaan kamu kerana dia juga daripada bangsawan Quraisy." Tetapi Quraisy tidak menerima juga cadangan kedua yang diajukan oleh Walid. Akhirnya Walid berkata kepada mereka, "Kalau begitu kita kata dia ahli sihir. Gelaran paling dekat adalah ahli sihir. Dia mempunyai kata-kata yang menyihirkan masyarakat, memecah belahkan antara ibu ayah dan anak-anak, antara suami isteri. Ini paling dekat kita boleh sebut kepada Muhammad." Walid sudah terbalik. Sebelum ini dia cuba mengajak kaumnya kepada kebenaran dan dia sendiri yakin apa yang Muhammad bawa itu adalah benar. Oleh kerana mahu meraihkan kaumnya, dia menghina Muhammad. Dengan itu turun ayat Al-Quran berkaitan dengan Walid dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 hingga 26 yang bermaksud, "Jangan engkau bimbang wahai Muhammad. Biarkanlah aku sahaja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang yang tidak berharta dan anak pinak. Dan aku jadikannya baginya harta kekayaan yang banyak, serta anak-anak yang ramai, yang sentiasa ada di sisinya. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambah lagi, tidak sekali-kali akan ditambahi. Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya ayat-ayat kami, Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul kami.
Aku akan menyiksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Kerana sesungguhnya ia memikirkan dan mereka-reka pelbagai tuduhan ke atas Al-Quran. Binasalah dia hendaknya. Bagaimanakah dia berani? Mereka-mereka yang demikian. Sekali lagi binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani? Mereka-reka tuduhan-tuduhan itu. Kemudian ia merenung dan memikirkan berkali-kali jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal. Selepas itu ia memasamkan mukanya, serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling daripada kebenaran dan berlaku sombong, angkuh, serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari daripada ahli-ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Surah Mudaththir ayat 11 hingga 26. Quraisy mula berkeras dengan Islam. Apabila Quraisy melihat semua usaha yang mereka lakukan tidak berjaya, mereka mula bertindak kasar di luar akhlak Arab dan akhlak kemanusiaan. Mereka mula mengejek dan menghina-hina Muhammad, terutamanya apabila bertemu dengan Muhammad, khususnya semasa beliau mengerjakan tawaf di Kaabah. Pada suatu hari, para pembesar Mekah berpakat memukul Muhammad. Pada hari yang ditetapkan, apabila Muhammad datang ke Kaabah, mereka semua mengerumuni Muhammad dan memukul beliau dari semua penjuru. Siti Fatimah, anak perempuan Muhammad yang lalu di situ, ternampak hal itu, tetapi tidak berdaya menolong ayahnya. Dia mengadu kepada Abu Bakar dan Abu Bakar terus berlari ke Kaabah. Dia masuk ke dalam kumpulan pembesar-pembesar Quraisy yang sedang memukul Muhammad dan dikeluarkannya Muhammad sambil menangis. Abu Bakar berkata kepada Quraisy, adakah kamu hendak membunuh orang yang hanya kerana dia menyebut Tuhannya Allah? Hanya kerana hal ini kamu mahu membunuhnya? Muhammad tetap bersabar. Pada hari lain pula, pembesar-pembesar Quraisy sedang duduk berdekatan Kaabah, termasuk Abu Jahal. Setiap kali Muhammad melalui mereka, Abu Jahal mencerca dan mengutuk Muhammad dengan perkataan yang tidak pernah sesiapa menyebutnya. Muhammad tetap sabar dan tenang. Ada seorang menyaksikan kejadian itu. Hatinya tidak tahan melihat Muhammad dihina begitu. Dia terpaksa meninggalkan Kaabah kerana tidak sanggup menyaksikan perkara itu dan dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Hamzah, bapa saudara Muhammad, pahlawan Quraisy yang tiada tandingannya. Dia baru pulang daripada memburu singa, kerana itu adalah antara hobinya. Perempuan ini mengadu perkara yang Abu Jahal lakukan kepada Muhammad. Hamzah bertanya, adakah tidak ada orang yang bangun mempertahankan Muhammad dan menghalang Abu Jahal? Perempuan ini berkata, tidak ada, wahai Hamzah. Hamzah yang belum masuk Islam pada masa itu terlalu marah mendengar penghinaan itu. Dia cepat-cepat ke Darun Nadwa dan memukul Abu Jahal sehingga berdarah kepalanya. Hamzah dengan tegas bercakap kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy, apakah yang kamu menghina Muhammad, sedangkan aku juga masuk agamanya? Dipukulnya lagi Abu Jahal, tetapi tidak ada yang berani menolong. Suku Makhzum, suku Abu Jahal bangun bagi membela Abu Jahal. Abu Jahal tidak membenarkannya dan mengaku dia yang bersalah kerana menghina Muhammad, anak saudara Hamzah. Hamzah terfikir, bagaimana kata-kata itu boleh keluar daripada mulutnya, sedangkan dia belum Islam. Dia rasa pelik dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia bermunajat kepada Tuhan. Kalau ini adalah kebenaran dan kebaikan, datangkanlah keyakinan dalam hatiku. Tetapi, kalau sebaliknya, berilah jalan keluar kepadaku. Hamzah berkata, selepas itu Tuhan campakkan keyakinan ke dalam hatiku. Dia terus mencari Muhammad dan mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu kata-kata yang membuktikan individu itu Islam, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud, aku bersaksi
tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Di hadapan Muhammad, Hamzah mengucapkan syahadah. Muhammad terlalu gembira dengan keislaman Hamzah. Abu Zar masuk Islam. Orang pertama dari luar Mekah yang menerima Islam adalah Abu Zar. Abu Zar al-Ghifari daripada suku Ghifar. Suku Ghifar terkenal sebagai pencuri dan penyamun padang pasir. Abu Zar yang sudah lama mencari kebenaran apabila mendengar berkenaan Muhammad, dia dan saudaranya dan ibunya pergi ke Mekah. Apabila tiba berhampiran dengan Mekah, dia menghantar adiknya pergi bertanya berkaitan dengan Islam. Apabila adiknya bertanya kepada orang Mekah berkaitan dengan Islam, dia dipukul. Dia tidak mendapat apa-apa berita berkenaan Islam. Akhirnya Abu Zar pergi sendiri. Dia sendiri yang pergi. Abu Zar tidak mempunyai duit dan bekalan makanan minum. Dia hanya makan dan minum air zam-zam sahaja. Dengan kuasa Tuhan, dia merasa kenyang. Begitulah keberkatan zam-zam. 3 hari 3 malam dia mencari maklumat berkaitan tentang Islam, tetapi tidak memperolehi sebarang maklumat. Orang dari luar Mekah, apabila bertanya berkenaan Islam, akan dipukul. Orang Islam di Mekah dilarang menyampaikan dakwah. Begitulah tekanan yang dikenakan oleh Quraisy kepada dakwah dan perjuangan Muhammad pada masa itu. Pada malam keempat semasa Abu Zar berada di Kaabah, Tuhan datangkan rasa mengantuk kepada semua orang Mekah. Semua orang tidur. Tidak ada sesiapa di Kaabah, melainkan Abu Zar seorang diri. Biasanya Kaabah sentiasa dipenuhi orang ramai siang dan malam. Tetapi malam itu hanya Abu Zar seorang di Kaabah. Semasa Abu Zar sedang memikirkan sesuatu, datang 2 orang hamba perempuan beribadah berdekatan dengan Isaf dan Nailah. Abu Zar memberanikan diri bertanya kepada hamba ini, "Adakah kamu tahu berkenaan agama Muhammad?" Mereka berkata, "Apa urusan kami dengan agama baru itu? Takkan engkau mahu meninggalkan Isaf dan Nailah dan hendak mencari Tuhan baru?" Abu Zar berkata, "Bukankah Isaf dan Nailah ini asalnya 2 orang yang berzina?" Apabila mendengar Abu Zar menghina Tuhan mereka, mereka menjerit dan bangun berlari hendak mengadu. Apabila mereka hendak keluar, mereka terserempak dengan Muhammad dan Abu Bakar yang baru sampai ke Kaabah. Melihat keadaan itu, Muhammad bertanya 2 orang hamba itu apa yang berlaku kepada mereka. Mereka berkata, "Ada seorang lelaki dekat Kaabah menghina Tuhan." Muhammad tersenyum dan bertanya, "Di mana orang lelaki itu?" Akhirnya bertemulah Abu Zar dengan Muhammad. Abu Zar terus masuk Islam dan meminta izin belajar Islam daripada Muhammad. Muhammad berkata, "Nanti Quraisy yang belum Islam akan menyakiti kamu." Abu Zar tetap merayu, "Aku hendak belajar berhubung Islam, wahai Muhammad." Apabila Muhammad melihat kesungguhan Abu Zar yang luar biasa itu, beliau memberi peluang kepadanya. Muhammad berkata, "Besok aku akan keluar dari rumah dan pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Kamu perhati dari jauh dan ikut dari jauh. Selepas itu engkau datang ke situ." Darul Arqam adalah markas pertama dakwah Muhammad, tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ia adalah pusat pendidikan Muhammad yang pertama. Abu Zar pun datang ke situ dan selama 15 hari dia belajar daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang lain berhubung dengan iman dan Islam. Selepas itu, dia meminta izin untuk pulang kepada kaumnya selepas 15 hari bersama dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Darul Arqam. Dia tidak berjumpa dengan Muhammad selepas itu. 15 tahun selepas itu, selepas Muhammad berhijrah ke Madinah, Abu Zar datang berjumpa Muhammad dengan membawa bersamanya separuh daripada kaumnya. Mereka semua sudah Islam. Quraisy mencabar Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah terus berdakwah siang dan malam tanpa rehat. Sampai suatu masa,
Quraisy datang lagi berjumpa dengan Muhammad, mengajak beliau berbincang lagi. Muhammad yang bijaksana dalam menghadapi kaumnya itu menerima ajakan mereka. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kamu mengaku kamu rasul. Tunjukkanlah kepada kami mukjizat, iaitu kelebihan yang luar biasa yang hanya ada pada seorang nabi. Kamu seperti nabi-nabi sebelum kamu, supaya kami boleh beriman kepada kamu." "Wahai Muhammad, kamu mengaku kamu rasul, tunjukkanlah kepada kami mukjizat kamu, seperti nabi-nabi sebelum kamu, supaya kamu boleh beriman kepada kamu," kata mereka. Muhammad berkata, "Aku diutus dengan Al-Quran." Walid, orang yang paling fasih di kalangan mereka, sudah mengaku Al-Quran adalah mukjizat. Tiada bahasa dan kata-kata yang dapat menandinginya. Mereka berkata, Kami mahu kamu mengeluarkan mata air di Mekah ini. Biar kami senang mendapat air dan Mekah menjadi hijau dan subur." Muhammad berkata, "Itu kuasa Allah. Kalau Allah mahu, Allah boleh lakukan." Mereka berkata lagi, "Kalau kamu mahu kami beriman dengan kamu, hidupkanlah semua ayah-ayah dan datuk-datuk kami yang telah mati. Hidupkanlah kembali Qusay bin Kilab, baru kami beriman." Muhammad berkata, "Allah yang menghidupkan orang yang mati." Mereka berkata lagi, "Engkau kata malaikat datang membawa wahyu kepada kamu. Kami mahu melihat malaikat, baru kamu beriman dengan kamu." Muhammad berkata, "Kamu tidak mampu melihat malaikat." Mereka berkata, "Kami mampu." Muhammad berkata, "Itu urusan Allah. Kalau Allah mahu, Allah boleh lakukan." Mereka meneruskan lagi hujah mereka, "Wahai Muhammad, bagaimana kami mahu mengikut kamu sedangkan kamu miskin? Kalau kamu kaya, berbaloilah kami mengikut kamu. Mintalah supaya Tuhan kamu menjadikan kamu kaya, baru kami beriman dengan kamu." Muhammad berkata, "Agama dan kebenaran itu bukan diukur dengan kaya ataupun miskin." Mereka sebenarnya bukan hendak beriman, tetapi hendak berdalih-dalih dan hendak mencabar Muhammad. Mereka berkata lagi, "Wahai Muhammad, engkau menakut-nakutkan kami dengan bala dan azab. Turunkanlah azab itu. Jatuhkanlah langit seketul-seketul ke atas kami." Muhammad tetap bersabar. Muhammad berkata, "Itu urusan Allah." Mereka berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah kamu ini penipu. Demi Allah kamu ini penipu. Satu pun soalan kami engkau tidak jawab. Engkau ini bukan mendapat wahyu, tetapi engkau belajar dengan seorang lelaki dia mama yang namanya Rahman. Sebab itu kamu ajak kami sembah Ar-Rahman." Bagi mereka Ar-Rahman itu bukan nama Tuhan. Akhirnya bangunlah seorang lelaki di kalangan pembesar Quraisy yang bernama Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Katanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, aku tidak akan beriman dengan kamu sehingga engkau terbang di udara. Itu pun tidak cukup. Engkau mesti sampai ke langit di depan mataku. Itu pun tidak cukup. Engkau mesti bawa turun kepada aku kitab dari langit, kitab yang aku boleh pegang dengan tangan aku ini." Katanya lagi selepas itu, "Wahai Muhammad, walaupun engkau boleh buat semua itu, aku tetap berkata, engkau ini ahli sihir." Muhammad tidak menjawab persendaan mereka ini kerana mereka bukan hendak beriman, tetapi hendak mempersendakan Muhammad dan Tuhan. Mereka berkata lagi, "Kami tidak akan beriman kecuali kami dapat melihat Tuhan dan malaikat dengan mata kepala kami sendiri." Mengapa Muhammad tidak menjawab permintaan mereka? Rasul-rasul sebelum Muhammad juga datang dengan membawa mukjizat yang lahir yang dapat dilihat oleh semua kaumnya. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Apa yang mereka tanyakan itu semata-mata untuk berbahas. Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. Mengapa Allah tidak mendatangkan permintaan mereka yang datang yang antara lain bermaksud,
dan tiada yang menghalang kami daripada menghantar turun mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Dan di antaranya kami sudah pun memberikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Lalu mereka berlaku zalim kepadanya, dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk memberi amaran bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Ekoran daripada perbualan yang berlaku antara Muhammad dan Quraisy yang belum Islam, Jibril datang kepada Muhammad. Jibril berkata, "Wahai pesuruh Allah, Allah mengutuskan aku kepada kamu. Wahai pesuruh Allah, kalau engkau masih memberi tempoh lagi kepada mereka, sabarlah. Kalau kamu mahu mendatangkan segala yang mereka minta, kami akan tunaikan. Kalau mereka tidak beriman selepas itu, mereka semua akan dimusnahkan. Pilih wahai pesuruh Allah, sama ada engkau sabar, ataupun kami datangkan semua permintaan mereka. Kalau mereka tidak beriman, Mekah akan dimusnahkan." Muhammad berkata, "Bahkan aku mahu menangguhkan kepada mereka. Moga nanti Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah." Kisah Nadir bin Harith. Apabila melihat usaha ini juga tidak berjaya, Quraisy yang belum Islam membuat helah lain pula bagi menentang kebenaran. Mereka berkata, "Kita panggil seorang yang bernama Nadir bin Harith. Dia ini seorang yang berketurunan Quraisy tetapi tinggal di Taif. Seorang yang banyak berjalan dan mengembara. Pelbagai perkara yang dia tahu, termasuklah cerita dongeng dan kepercayaan karut daripada suku-suku dan bangsa-bangsa lain." Mereka meminta Nadir, "Di mana sahaja Muhammad berdakwah, engkau pergi ke situ. Apabila Muhammad membuka cerita karutnya, engkau buka cerita-cerita karut yang ada pada kamu." Pada peringkat awal, perancangan jahat ini berjaya. Apabila sahaja Muhammad berdakwah, Nadir datang ke tempat itu dan membuka cerita dongeng dan karut yang ada padanya. Ramailah orang yang mendengar cerita Nadir dan meninggalkan Muhammad. Orang memang meminati cerita-cerita dongeng. Selepas habis, Nadir akan bercakap kepada orang ramai, "Muhammad tidak lebih daripada aku. Dia mempunyai cerita dongeng dan khurafat. Aku pun mempunyai cerita dongeng dan khurafat." Begitulah hari-hari Nadir berjaya menarik orang daripada mendengar dakwah Muhammad. Tetapi akhirnya orang jemu mendengar cerita Nadir dan kembali mendengar Al-Quran daripada Muhammad. Abu Jahal sudah tidak tahan lagi. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin Quraisy dan para penentang dakwah Muhammad. Katanya, "Semua yang kita buat tidak menjadi. Sekarang aku sudah bertekad, aku akan bunuh Muhammad. Terpulanglah kepada kamu. Apabila suku Abdul Muttalib mahu menuntut bela ke atas Muhammad, sama ada kamu hendak mempertahankan aku ataupun tidak. Kalau kamu tidak mahu mempertahankan aku, biarlah aku dibunuh saja oleh suku Abdul Muttalib. Yang penting, aku membunuh Muhammad." Akhirnya, Quraisy bersetuju melindungi Abu Jahal daripada suku Abdul Muttalib. Ringkasnya, mereka membuat pakatan membunuh Muhammad. Pada hari yang dirancang seperti biasa apabila bersembahyang di Kaabah, Muhammad memanjangkan sujudnya. Mereka berkata, "Kita tunggu Muhammad sujud." Semasa Muhammad sujud nanti, Abu Jahal akan mengangkat batu besar dan menghempapkan ke atas kepala Muhammad. Muhammad seperti biasa datang bersembahyang di Kaabah dan sujud panjang. Abu Jahal datang dengan membawa batu besar yang dia sendiri susah mengangkatnya. Dia memaksa dirinya mengangkat batu sebesar itu bagi membunuh Muhammad. Apabila sampai berhampiran dengan Muhammad yang sedang sujud itu, tiba-tiba dia membuang batu itu dan lari ketakutan. Semua pembesar Quraisy pelik.
Abu Jahal yang sebelumnya begitu bersemangat, tiba-tiba dia yang membuang batu dan lari ketakutan. Mereka bertanya kepada Abu Jahal, "Mengapa kamu lari seperti orang ketakutan?" Abu Jahal berkata, "Kamu semua tidak nampak ke?" "Kami tidak nampak apa-apa pun." Abu Jahal berkata, "Kamu semua tidak nampak apa yang aku nampak?" "Apa yang kamu nampak?" tanya Quraisy. Abu Jahal berkata, "Aku nampak unta jantan yang sangat besar datang menyerang aku. Unta itu mahu membunuh aku." Sebahagian Quraisy berkata, "Engkau membuat cerita dongeng, wahai Abu Jahal. Kami tak nampak apa-apa pun." Demikianlah ceritanya. Quraisy menyiksa orang Islam. Selepas strategi membunuh Muhammad bin Abdullah gagal, mereka berkata, "Kita tidak ada jalan lain. Kita sudah sekat orang dari luar Mekah mendengar dakwah Muhammad. Sekarang kita perlu sekat orang Mekah pula. Jangan benarkan sesiapa pun mendengar dakwah Muhammad. Yang sudah masuk Islam, kita paksa mereka keluar daripada Islam. Yang degil, kita siksa. Yang hamba abdi, masing-masing tuannya siksa. Yang merdeka, masing-masing kaumnya siksa." Bermulalah era menyiksa sahabat-sahabat Muhammad. Antara yang masyhur disiksa ialah Bilal bin Rabah. Tuannya sendiri iaitu Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Dia membawa Bilal ke padang pasir di tengah terik matahari. Cuacanya sangat panas. Anginnya juga panas. Cahaya mataharinya membakar. Bahkan pasirnya pun panas. Bilal dibaringkan tanpa berbaju dan diletakkan di atas dadanya batu besar. Bilal dirotan dan disuruh keluar daripada agama Islam. Dia disuruh mencaci Muhammad. Tapi Bilal hanya menyebut Ahad, Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Antara yang diazab juga adalah Yasir, isterinya Sumayyah dan anak mereka Ammar. Yasir dan isterinya syahid mempertahankan akidah. Selepas puas disiksa, mereka dibunuh di depan anak mereka Ammar. Tetapi hal itu tidak mengubah iman Ammar. Yang mengazab keluarga ini adalah Abu Jahal. Setiap kali Muhammad lalu di tempat mereka, beliau mendoakan mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya syurga adalah janji untuk kamu." Abu Jahal menambah lagi penyiksaan kepada Ammar. Abu Jahal berkata, "Demi Allah wahai Ammar, aku tidak akan lepaskan engkau sehingga engkau menghina Muhammad." Satu masa, seekor kumbang terbang di tepi mereka. Abu Jahal memaksa Ammar mengaku kumbang itu tuhannya. Oleh kerana terlalu berat penyiksaan yang dibuat oleh Abu Jahal kepada Ammar, sehingga akhirnya terkeluarlah daripada mulut Ammar perkataan yang menghina Muhammad dan mengaku kumbang itu tuhannya. Pada masa itu, hatinya tidak sedikit pun berubah daripada keyakinan dan kecintaannya kepada Allah dan Muhammad. Selepas itu, hatinya semakin sedih dan semakin pilu. Malu kepada Allah dan malu kepada Muhammad kerana tidak mampu bersabar. Memang azab yang ditimpakan ke atasnya terlalu berat kerana Abu Jahal mahu melepaskan geramnya ke atas keluarga Ammar. Selepas itu, Ammar datang kepada Muhammad dengan hati yang pedih, luka dan malu di atas apa yang berlaku pada dirinya. Dia mengaku kepada Muhammad apa yang berlaku pada dirinya. Muhammad dengan mukjizatnya dapat membaca apa yang di dalam hati Ammar. Muhammad berkata, "Kalau mereka mengazab lagi kamu, kamu sebut lagi begitu." Benar hati Ammar tidak berubah sehingga Allah menurunkan ayat 106 surah An-Nahl. Berhubung hati Ammar yang bermaksud, "Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan azab daripada Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur, sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi, sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar."
Antara yang diazab juga adalah Zanira, seorang perempuan. Dia diazab sehingga buta matanya. Quraisy berkata kepadanya, Lata dan Uzza telah membutakan kamu kerana kamu kufur kepada keduanya. Allah mengembalikan penglihatan kepada Zanira sebagai menghina orang-orang bukan Islam. Ramai orang yang diazab dan disiksa. Akhirnya, Abu Bakar datang membela mereka. Abu Bakar datang menebus mereka daripada tuan-tuan mereka dan membebaskan mereka, termasuk Bilal. Abu Bakar gantikan kepada Umayyah dengan hambanya yang lain dan Abu Bakar membayar lagi wang kepadanya. Khabbab bin Arad adalah seorang yang teruk diazab oleh Quraisy. Pernah suatu masa, zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dalam sebuah majlis, Umar bersama sahabat-sahabatnya bertanya kepada Khabbab, apakah azab yang paling teruk kamu lalui? Khabbab berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah aku alami azab yang seteruk ini. Dia membuka belakangnya. Di belakang Khabbab, dari atas sampai ke bawah, ada tulang lubang-lubang hitam kesan terbakar. Khalifah Umar terkejut melihatnya. Khabbab berkata, wahai Amirul Mukminin, ketika itu Quraisy mengambil batu-batu dan membakarnya sehingga merah menyala. Mereka membuka pakaianku dan menyeretku di atas batu-batu yang menyala ini. Selepas disiksa begitu, Khabbab datang berjumpa dengan Muhammad sambil menangis-nangis menahan azab. Dia disiret dari kaki tanpa baju di atas batu-batu yang menyala. Khabbab datang berjumpa Muhammad yang sedang duduk di Mekah. Khabbab berkata, wahai pesuruh Allah, Quraisy mengazab kami. Lalu tunjukkan kepada Muhammad apa yang dibuat oleh orang kafir kepadanya. Wahai pesuruh Allah, berdoalah untuk kami. Mohonlah bantuan dan kemenangan untuk kita. Khabbab meminta Muhammad berdoa supaya Allah segera menangkan Islam. Muhammad berkata, wahai Khabbab, pejuang sebelum kita iaitu para nabi, ada yang ditanam di dalam lubang dan digergaji dari atas kepalanya sehingga terbelah dua badannya. Ada yang disikat dagingnya dengan penyikat besi. Namun, semua itu tidak menyebabkan dia berganjak sedikit pun daripada agamanya dan daripada keyakinannya. Wahai Khabbab, demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini sehingga nanti seorang boleh menunggang kenderaan seorang diri berjalan dari San'a sampai Hadral Maut. San'a sampai Hadral Maut. Tidak ada apa yang dia takut melainkan Allah. Aman perjalanannya. Tetapi kamu semua mahukan kemenangan yang segera.